Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton MT Azman Studio. Okay guys, perkongsian pada kali ini aku akan menunjukkan cara bagaimana aku membuat tanah kompos menggunakan dedaunan kering. Okay, yang mana selepas proses pereputan berlaku, daun ini akan aku gunakan sebagai medium tanaman yang dicampur dengan medium tanah lain menjadi sebatian tanah campuran dan seterusnya digunakan untuk tujuan tanaman. Antara bahan yang diperlukan sangat mudah, menggunakan sisa-sisa dapur saja guys. Okay. Yang pertama adalah lebihan nasi. Okay, lebihan nasi ataupun ada nasi yang telah basi boleh digunakan, dan air. Okay, menggunakan air tadahan ataupun air tanpa klorin. Kalau kita nak guna air paip boleh, tapi perlu direndam 1 malam supaya kandungan klorin itu sedikit reda ataupun turun. Kemudian bekas untuk kita menggaul ataupun tapis. Kalau tak ada pun tak apa. Kemudian ialah beg plastik ataupun gunakan saja plastik beras ataupun guni atau apa saja yang boleh mengekalkan kadar kelembapan daun yang akan dikompos. Kenapa aku menggunakan nasi ataupun lebihan nasi? Tujuannya ialah untuk menggantikan EM, dan tak semua orang mempunyai EM di rumah. Justru menggunakan kaedah alternatif, dan ramai sebenarnya yang di luar sana juga telah menggunakan teknik ini ataupun kaedah ini bagi menggantikan EM, seterusnya menghasilkan tanah kompos daripada daun yang begitu baik dan dapat memberi nutrisi yang cukup kepada sumber tanaman yang akan kita tanam nanti. Okay. So cara dia, kita hanya perlu segenggam saja nasi, okay, diramas ke dalam air sebagai syarat. Kalau nak letak lebih pun tak apa, nak letak segenggam pun tak apa. Tak perlu khawatir dan tak perlu resah untuk menyediakan nasi, sebab seperti yang aku cakap awal tadi, kita hanya menggunakan lebihan. Okay, lebihan sebagai syarat dan dicampur dengan air. Tujuan dia, apabila nasi ini dengan daun disatukan, kemudian kita buat proses peraman, organisma yang terhasil daripada nasi dan kadar kelembapan akan melakukan kerja ataupun tugas mereka untuk proses pereputan daun. Okay. So, itu adalah alternatif bagi mereka yang mungkin agak suka untuk mendapatkan EM di rumah. Okay. Seterusnya, apa yang kita buat, kita masukkan daun-daun kering ini dalam bekas ataupun tapis. Okay. Masukkan saja, tak risau. Dan sekiranya terdapat ranting seperti ini, okay, kita patah-patahkan. Tujuan dia supaya kita dapat mengikut saiz yang kita nak dan memudahkan urusan pereputan berlaku. Okay. Jenis-jenis daun pula boleh menggunakan pelbagai jenis daun-daun kering seperti daun pokok plum, daun pokok bunga, daun pokok limau, atau apa saja daun yang ada di sekeliling rumah termasuk rumput. Sebab daun-daun ini, kalau korang perasan guys, kalau kita biarkan lama di tanah, utamanya di bawah pokok-pokok yang rendang,
Bila kita biarkan, daun ini akan mereput secara semula jadi. Tetap juga akan mereput secara semula jadi dan menjadi tanah kompos secara alami. So, secara tak langsung, tumbuhan yang berada di sekeliling ataupun berhampiran dengan daun ini akan menjadi lebih subur dan sihat. Juga kelembapan tanah juga dapat terbentuk ataupun berhasil daripada himpunan-himpunan daun. Jadi, kita gunakan sumber alami yang ada di sekeliling kita, kita jadikan dia proses pereputan yang lebih cepat. Okey, ni plastik kita tak perlu masukkan, kita kena asingkan. Bila kita buat proses ni, kita akan mempercepatkan lagi proses perebutan daun menggunakan campuran nasi dan boleh terus digunakan pada medium tanaman selepas proses pereputan selama beberapa minggu. Okey. So aku tunjukkan caranya guys, tapi sebelum tu kalau boleh kita ramas-ramas dulu, tak ramas pun tak apa, nak ramas pun boleh. Tujuan dia apabila dia lebih hancur, maka proses pereputan akan berlaku dengan lebih cepat. Okey, lebih cepat. So, next apa yang kita buat, kita campurkan saja, masukkan air, kita lembapkan. Okey, guys. Kita lembapkan, tapi kalau korang ada tapis, korang boleh rendamlah dalam timba ni. Campurkan sedikit nasi, tak kisah berapa banyak pun, sebagai syarat supaya dia berada di setiap lapisan daun kering ni. Seterusnya, kita masukkan ke dalam guni plastik juga daripada bahan buangan daripada rumah. So lepas ni korang tak payahlah buang plastik bag macam ni, kumpul, simpan, boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. So kita masukkan saja. Okey. Masukkan seperti ni. Kalau misal kata masih kering, dia agak kering, kita tambahkan dengan sedikit air. Okey, cukup. Jangan risau sebab nanti pada lapisan seterusnya kita tetap basahkan juga. So yang kering di bawah tu dia akan terkena juga dan menjadi lembap. Okey. Ini adalah alternatif kita menghasilkan tanah kompos selain daripada tanah campuran yang lain. Musim-musim PKP ni guys, mungkin ini adalah salah satu idea alternatif untuk kita menjimatkan belanja di samping boleh meneruskan hobi. Okay guys, kita buat sekali lagi. Saya akan tunjukkan sehingga plastik ataupun guni plastik yang diisi tadi penuh. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa pakai nasi? Okey, sekali lagi aku terangkan, tujuan menggunakan lebihan nasi ini adalah sebagai alternatif kepada PM. Okey. So kita hanya gunakan sisa-sisa lebihan dapur dan membuat proses kompos secara alami.
Okay. Ini juga secara tidak langsung dapat mengurangkan penggunaan racun kimia ataupun baja kimia. Okay. Tanah kompos ni dia juga berfungsi sebagai baja yang memberi nutrisi kepada tumbuhan-tumbuhan ataupun sayur-sayuran. Daun kompos ni selain dia menjadi struktur tanah, dia juga menjadi baja sebagai penyubur pada tanaman dan amat sesuai untuk semua jenis tanaman, sama ada sayur-sayuran, bunga dan juga pokok. Cara untuk mengaplikasikannya sangat mudah guys, memang mudah. Apabila dah jadi, korang hanya perlu campurkan saja dengan sebatian tanah yang lain seperti sekam, topsoil, tanah bakar atau apa sajalah. Okay, atau apa saja tanah-tanah yang korang akan gunakan kemudian. Okay. So, kalau dah buat daun kompos macam ni, tak perlu ke pakai baja organik lain? Okay. Untuk makluman korang, ini adalah sebagai alternatif tambahan untuk menyuburkan tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Tetapi perlu juga menggunakan baja-baja tambahan organik yang lain. Okay, secara tak langsung ini akan menambahkan lagi kesuburan tanaman-tanaman yang akan korang tanam nanti. Okay. So jelas kat situ. Ni sebagai kata orang tu penggalak ataupun booster tambahan. Dan daun-daun ini apabila telah keput menjadi kompos akan memberikan nutrisi tersendiri yang diperlukan oleh tumbuhan ataupun tanaman korang. Masukkan lagi, benda ni sebenarnya kita boleh buat bersama keluarga ataupun anak-anak. Okay, kita memberi pendedahan tentang betapa pentingnya kita berbalik kepada pertanian secara organik. Okay, apabila telah selesai, siap seperti ini, kita gunakan tali atau apa saja, kemudian kita ikat. Okay guys, ikat, tekan sikit bagi dia mampat dan ikat. Okay, so jadilah seperti ini. Okay. Okay guys, ini dia hasil campuran daun dan juga air nasi, lebihan nasi yang akan kita jadikan daun kompos. Okay. Seterusnya proses peraman ataupun fermentasi ataupun proses perebutan kita biarkan selama 2 hingga 3 minggu. Dan kalau boleh lebih lama lebih baik, dan struktur kompos ni akan jadi lebih halus. Okay, lebih halus. Tetapi kita perlu membuka. Okay, kita perlu buka balik beg plastik ini 2 hari sekali ataupun seminggu sekali. Kalau korang tak ada masa guys, boleh buka seminggu sekali untuk kita lihat. Okay, kita lihat struktur daun kompos yang telah kita peram untuk memastikan agar kelembapan
kelembapan pada keseluruhan daun ni berada dalam keadaan baik. Sekiranya daun ataupun sebatian campuran ini kering, mudah saja kita buat proses seperti tadi, iaitu dapatkan sedikit nasi, banyak ni pun boleh. Kemudian air, tadahan, kita gaulkan dan kemudian kita renjis-renjiskan ataupun kita siram sedikit. Kemudian kita gaul semula, bagi dia lembap dan kita tutup dan kita biarkan. Kita biarkan. Dan ulang proses ini berulang kali sehingga apabila kita lihat struktur daun yang kita buat mula mereput ataupun sesuai mengikut cita rasa yang kita mahukan. Untuk lebih cepat semasa proses membalikkan ataupun membuat pemeriksaan pada struktur daun kubur ni, korang boleh ramas-ramas untuk dia jadi lebih hancur. Okay, itu sangat membantu untuk jadi lebih cepat. Okay, lebih cepat hancur. Dan daun kompos ini perlu diletakkan pada kawasan ataupun pada tempat yang teduh. Tidak terdedah kepada cahaya matahari yang panas terik. Sebab kalau kita terlalu dedah pada ni, dia akan cepat kering. So mikroorganisma pada dalam beg ini mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. So that perlu diletakkan di kawasan yang teduh seperti di bawah pokok ataupun di mana saja yang teduh. Okay. Dan insyaAllah apabila proses kompos ini telah pun selesai selama 2 hingga 4 minggu ataupun 30 hari, korang dah boleh mula gunakan sebagai medium tanaman. Okay. Boleh terus digunakan bermula pada 30 hari ataupun selepas 4 minggu. Dan sekiranya nak lebih lama, tak ada masalah, biarkan saja. Lagi lama sebatian ini akan jadi lebih hancur, lebih reput dan lebih baik untuk campuran. Dan cara penggunaan dia seperti yang aku dah terangkan tadi, hanya perlu campurkan dengan sebatian tanah lain. Dan dia juga berfungsi seperti baja-baja organik yang lain. Dan tak langsung akan menambahkan lagi zat nutrien yang diperlukan oleh tanaman yang akan korang tanam. Okey. Fungsi nasi ni seperti awal video tadi aku terangkan, dia berfungsi sebagai ganti kepada fungsi EM, yang mana apabila nasi ni dia basi, kemudian dia akan mengeluarkan mikroorganisma kulat, dan mikroorganisma yang terdapat pada kulat tu itulah yang akan bertindak sebagai ejen mereput, ejen pereputan kepada daun. Sebab tu kita kena lembapkan, kita kena biarkan proses ini berlaku dengan baik. Dan ini adalah sebagai salah satu usaha kita untuk berbalik kepada pertanian secara organik, ataupun kita balik semula pada pertanian alami menggunakan sumber alam semula jadi yang ada. Saya tak langsung dapat mengurangkan penggunaan bahan kimia, baja-baja kimia, racun-racun kimia yang sekarang kita lihat digunakan semakin meluas. Betul, memang baja-baja kimia, racun-racun kimia mempunyai tindak balas yang cepat terhadap tumbuhan, tetapi kesan sampingan yang amat buruk kepada sistem tubuh badan manusia. Apabila kita menggunakan terlampau kerap ataupun banyak ataupun bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan kimia terhadap sayur-sayuran ataupun sumber makanan, sumber racun atau bahan kimia yang terdapat pada tumbuhan itu akan meresap masuk ke dalam tubuh, seterusnya menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang boleh menyebabkan kehidupan
kita terganggu. Okey, sebab bila kita compare orang dulu-dulu bagaimana pada waktu sebelum penggunaan bahan kimia ini diperluaskan, mereka hanya mengusahakan tanaman-tanaman pertanian ataupun tumbuhan-tumbuhan secara semula jadi, alami. Justru itu adalah lebih baik berbanding kita menggunakan ataupun bergantung kepada bahan kimia. Sebagai individu yang berada pada zaman alam yang serba moden, serba mencabar dan bermacam-macam ujian yang ada untuk ketika ini wabak pandemik COVID-19 yang masih belum begitu reda. So, kita gunakan masa terluang ni untuk kembali kepada pertanian secara alami dan kita ambil masa ruang peluang yang ada untuk mengajar anak-anak ataupun keluarga kita, masyarakat sekeliling tentang kelebihan dan kebaikan. Okay, kebaikan bertani secara organik, bertani secara alami. InsyaAllah kita mulakan pada diri kita, pada keluarga kita, seterusnya akan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat di luar. Seterusnya keseluruhan akan kembali kepada pertanian secara organik dan yang tentunya pertanian secara organik ni dapat menjimatkan wang, dapat menggunakan sumber alam semula jadi secara sepenuhnya dan secara tak langsung dapat memberi ilmu baru kepada anak-anak muda ataupun generasi yang serba moden yang mungkin tidak pernah melalui zaman-zaman pertanian secara alami ataupun organik. So guys, itu saja daripada aku. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga video perkongsian aku pada kali ini memberi sedikit manfaat dan juga panduan kepada korang semua. Banyak contoh untuk kita menghasilkan baja kompos, tapi ini adalah salah satu yang aku praktikkan sendiri di rumah dan alhamdulillah hasilnya juga memang berpuas hatilah. So jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kita kongsi video ni pada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.